Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Syahrul Nizam dan ini berita AADK edisi 20 Disember 2021. Antara tajuk utama edisi ini: Puspen Kota Tinggi jadi penanda aras rawatan dan kepulihan. Tambah baik infrastruktur asas atasi isu banjir Puspen Muar. AADK Melaka Tengah turun padang salur mesej anti dadah. Allah, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK akan menjadikan Pusat Pemulihan Perniagaan Narkotik Puspen Kota Tinggi Johor sebagai penanda aras bagi proses rawatan dan pemulihan klien di dalam institusi. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata, selaras dengan matlamat itu, AADK proaktif mengenal pasti kaedah terbaik untuk membangunkan pusat pemerhatian atau bilik detoksifikasi yang terdapat di Puspen Kota Tinggi dilaksanakan di puspen lain seluruh negara. Lawatan pada pagi ini telah membincangkan bagaimana pusat pemerhatian ataupun bilik-bilik detoksifikasi yang ada di puspen ini akan menjadi model yang baik untuk kita laksanakan di puspen yang lain. Ya, walaupun puspen ini sebenarnya adalah puspen yang menerima klien dual diagnosis, iaitu mereka adalah para penagih dada dan juga dalam masa yang sama mempunyai isu mental. Beliau berkata demikian pada sesi turun padang ke Puspen Kota Tinggi Johor baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Sadi turut menjelaskan mengenai kaedah pemerhatian yang dipraktikkan di Puspen Kota Tinggi bagi mengatasi isu berkaitan penyakit mental atau simptom penarikan akibat penyalahgunaan dadah. Kaedah pemerhatian yang digunakan oleh Puspen Kota Tinggi adalah mereka tidak lagi diletakkan di dalam sel-sel yang berasingan, tetapi mereka diletakkan di dalam satu kawasan pemerhatian di mana pemerhatian dilakukan oleh pihak pegawai atau polis bantuan kita dan juga dikendalikan oleh pembantu perubatan. Jadi ini membolehkan mereka ini boleh mengatasi sekiranya terdapat isu-isu yang berkaitan dengan penyakit mental dan juga dalam masa yang sama ada masalah withdrawal symptom yang ditunjukkan ataupun simptom kegianan terhadap dadah. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. AADK bersetuju untuk menambah tebatan banjir yang diselangi pagar anti pendakian dalam usaha menangani masalah banjir yang sering berlaku di Puspen Muar Johor sejak 15 tahun lalu. Persetujuan tersebut dicapai dalam mesyuarat penyelarasan insiden banjir bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor dan Jabatan Kejeraya Daerah Tangkak di Puspen Muar baru-baru ini. Jadi di dalam mesyuarat tersebut telah dipersetujui supaya pagar anti-klaim itu ditambah lagi untuk kita membina tambatan banjir dan diselangi dengan pagar anti-klaim tersebut. Dan kami telah melihat kawasan-kawasan yang perlu ditambah baik bagi mengurangkan impak banjir itu, khususnya di kawasan asrama klien. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK Melaka Tengah turun padang salur mesej anti dadah.
semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19 pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha Barisan Hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Bertemu kembali. Dalam usaha mencapai matlamat dadah terkawal 2025, sekaligus memastikan masalah dadah tidak memberi ancaman pada institusi kekeluargaan, negara dan masyarakat, AEDK Melaka Tengah terus memperhebat program Omnipresent dan Walking Message di beberapa kawasan berisiko tinggi KBT. Program berkonsepkan temu seru yang dijalankan di KBT Malim dan KBT Peringgit itu bertujuan menyampaikan informasi berkaitan penyalahgunaan dadah. Selain edaran risalah, pasukan AEDK Melaka Tengah turut berkongsi maklumat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan agensi kepada komuniti di kawasan terbabit. Hujan lebat berterusan dalam tempoh 24 jam sejak Jumaat lalu telah menyebabkan beberapa tempat khususnya di Selangor, Kuala Lumpur dan Pahang terjejas teruk. Selain Lembah Kelang, Shah Alam dan Kelang, kawasan perumahan sekitar Kota Warisan Sepang dan Dengkil termasuk Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau Puspen Sepang turut dilanda banjir susulan air Sungai Langat yang melimpah. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi, Datuk Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin, insiden terbabit telah mengakibatkan kawasan Puspen Sepang digenangi air sehingga menyebabkan banjir kilat. Direkodkan kejadian banjir di Puspen berkenaan adalah merupakan kali keempat dalam tahun ini dan banjir kali ini adalah yang terburuk. Hampir keseluruhan kemudahan di pusat itu musnah termasuk barangan keperluan milik kaki tangan yang menetap di kuartus Puspen Sepang. Justeru, seramai 70 kaki tangan yang tinggal di kuartus dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara di Kota Warisan, manakala 90 klien lelaki pula ditempatkan di Puspen Dengkil. Setakat ini seramai 60 orang anggota dan juga ahli keluarga telah terlibat yang melibatkan dua tempat pemindahan. Jadi sepanjang tempoh ini mereka akan tinggal di sini dalam sehari dua sehinggalah keadaan surut dan kita akan mengaturkan supaya ada penggantian kepada pegawai-pegawai bertugas di pusat ataupun di Puspen Dengkil. Buat masa ini seramai 90 orang klien yang berada di Puspen Sepang telah kita tempatkan di Puspen Dengkil dan mereka berada dalam keadaan selamat dan juga menjalankan program pemulihan di sana. Beliau berkata demikian ketika Siri turun padang meninjau keadaan warga Puspen Sepang yang ditempatkan di sebuah prasekolah dan inap desa di Kota Warisan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Muhammad Sadir menjelaskan AEDK telah mengadakan satu mesyuarat bagi membincangkan langkah terbaik untuk membantu kaki tangan dan keluarga Puspen yang terlibat dalam bencana banjir. Dan kita akan cuba membantu khususnya di dalam pasca banjir nanti di mana dicadangkan supaya kita mengadakan program gotong royong bagi membersihkan rumah ataupun kotas rakan-rakan kita ini dan juga dalam masa yang sama kita akan membantu dari segi pendaftaran dokumen-dokumen yang rosak semasa banjir.
Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, selain komited membantu membanteras penyalahgunaan dan penagihan dadah, sukarelawan skuad anti dadah juga menunjukkan keprihatinan terhadap mangsa banjir kilat di negeri tersebut. Sehubungan itu, atas dasar tanggungjawab sosial, skuad anti dadah telah menggerakkan skuad anti dadah daerah Kuala Selangor, skuad anti dadah daerah Hulu Langat, skuad anti dadah daerah Sepang dan skuad anti dadah daerah Ampang ke beberapa lokasi bagi menghulurkan bantuan. Ia melibatkan Taman Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam, kawasan Batu 14 dan Sungai Lui di Hulu Langat serta Puspen Sepang. Ini termasuklah pusat penjaja dengkil. Dalam misi bantuan tersebut, skuad anti dadah bersama jabatan dan agensi penguatkuasaan berganding bahu membantu operasi menyelamat dan mengeluarkan mangsa terperangkap menggunakan bot penyelamat termasuk mengagihkan makanan, barangan keperluan dan membersihkan rumah penduduk yang terjejas akibat banjir. Dalam pada itu, pasukan AADK Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Kelab Rekreasi dan Sosial AADK Wilayah Persekutuan juga mengambil inisiatif turun padang membersihkan kediaman rakan setugas yang terjejas banjir kilat di Taman Nanding, Hulu Langat, Selangor pada Isnin lalu. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom bersama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Narumah binti Abdul Qadir, bertugas sebagai pembantu takbir di Puspen Muar AADK. Berumur 45 tahun, sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Saya telah berkhidmat di dalam Jabatan Perkhidmatan Awam selama 17 tahun. Saya memulakan perkhidmatan di Jabatan Veteriner pada tahun 2004 sehingga 2013. Selepas itu saya bertukar ke Jabatan Insurrensi Cawangan Muar sehingga tahun 2017. Kemudian saya ditukarkan ke Puspen Muar AADK sehingga kini. Oleh kerana saya berkhidmat dalam perkhidmatan skim kerjasama, kebarangkalian untuk bekerja di jabatan atau kementerian yang berlainan adalah besar. Di situ adanya cabaran untuk mewujudkan keselesaian pekerja kerana di sesuatu jabatan itu mempunyai skop kerja yang berlainan. Namun saya amat bertuah mempunyai rakan sekerja dan pihak atasan yang sangat membantu dan memberikan kerjasama yang sangat baik kerana ilmu dan kemahiran itu tidak boleh didapati dalam masa yang singkat. Selain kerja hakiki, saya juga terlibat dalam program-program kepulihan klien di pusat ini. Program-program kepulihan inilah yang dapat membantu klien meneruskan kepulihan di dalam masyarakat apabila mereka dibebaskan kelak. Pesanan saya kepada masyarakat di luar sana, jahi dadah. #DadahTerkawal 2025. Segmen personaliti AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami, lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.